uh, free pada malam ni. Jom bolehlah kita berbincang-bincang, kita berbicara mengenai isu-isu ekonomi semasa. Jom guys, siapa yang free pada malam ni boleh join saya. Okay, kita boleh bincang-bincang sikit. Dan ke semua live saya ni saya akan masukkan balik ke dalam YT saya. Saya akan upload ke YT saya. Jadi korang bolehlah tengok-tengok ke YT saya dan kemudian boleh tengok balik ulangan live dekat situ. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Apa khabar semua? Okey, harap anda semua sihat-sihat belaka. Kalau ada apa-apa perkara yang kita boleh bincangkan pada malam ni, bolehlah tulis dekat ruangan komen. Dan kalau saya boleh jawab, saya jawablah. Kalau saya tak boleh jawab, saya mungkin tangguhkan dulu. Abang Nazri, apa komen abang tentang tabung kewangan Asia S-Steady 99? Okey, pada saya itu adalah satu inisiatif yang bagus. Dan saya pernah buat video pasal ni lah. Sebab bagi saya itu adalah satu alternatif kepada International Monetary Fund ataupun IMF. Okay, jika ada tabung kewangan Asia tu, maka negara-negara Asia lah terutamanya, kita tak perlulah nak pergi mendapatkan bantuan daripada International Monetary Fund. Okay, sekiranya ada macam tu, dan lepas tu kita pun kita mungkin boleh mewujudkan satu syarat-syarat yang lebih fleksibel berbanding IMF. Kalau korang tahulah, korang tahu kan sekarang ni ada dua negara yang sedang sangat desperate memerlukan bantuan IMF ni. Contohnya macam Pakistan. Okay, Pakistan sekarang ni ekonomi diorang sangat teruk. Dan juga Sri Lanka lah yang pun nak minta bantuan IMF juga. Tapi bila nak buat minta bantuan IMF ni, of course lah dia orang kena buat reform, economic reform, perubahan-perubahan tertentu yang IMF cakap. Contohnya macam potong subsidi, potong tu, potong ni, kau kena ubah tu, ubah ni, naikkan interest rate semua. Jadi dia semua kena buat. Jadi benda-benda ni mungkin tidak digemari lah oleh apa ni, negara-negara tertentu lah, dan menekan mereka. Jadi kalau ada tabung kewangan Asia ni, pada saya tu bagus lah. Cuma pada masa dulu dia mendapat tentang, of course Amerika of course lah menentang, tapi China tidak memberikan support lah. Jadi kali ni kalau kata China berikan sokongan, saya rasa tak ada masalah. Bang, doakan keluarga saya yang dilanda banjir dekat Johor. Allah. Okey, semoga Rad ZSH ya, semoga semua selamat. Semoga awak, keluarga awak dipermudahkan urusan. Okey, jom kita sama-samakan. Okey guys, okey, jom kita sama-sama doa kepada sesiapa yang sebab Johor sekarang ni guys, Johor sekarang ni dilanda banjir ataupun flood flash. Banjir tiba-tiba. Sebab sebelum ni sebelum saya perasan sebelum hujan 2 hari ni cuaca sangat panas Kemudian semalam hujan tak berhenti-henti. Jadi beberapa kawasan dekat Johor ni memang dinaikin air secara tiba-tiba kan, sebab hujan tu tak berhenti. Jadi harap semua yang dinanda musibah ni banyak-banyak bersabar, dan juga semoga urusan dipermudahkan lah. Okay, komen sikit latar belakang Datuk Jo. Saya tak berapa kenal sangat lah Datuk Jo tu, tapi saya tahu dia ni adalah certified accountant kalau tak salah saya lah. Guys, saya tengok ada satu video tentang Dr. Wee Ka Siong. Korang perasan tak pasal EPF tu? Siapa perasan? Video tu viral pasal EPF tu, yang dia kata adalah beberapa orang yang tag aku, suruh aku komen benda tu. Korang rasa aku patut komen ke benda tu? Pasal yang dia kata apa ni, allocation budget sebanyak 1 bilion tu yang dicadangkan untuk masuk ke dalam akaun satu tu sebanyak RM500 tu, pada dia ada satu inconsistency lah dari segi data tu, data EPF tu. Aku sebenarnya kalau ikutkan aku
Aku dah malas nak komen pasal EPF ni. Aku dah malas geng sebenarnya. Aku komen dia kena kecam. Sebab apa geng dia bukan apa tau. Aku perasan lah, orang Malaysia ni banyak emosi sebenarnya kan. Kalau kata nak tahu, boleh follow aku. Tapi kalau korang dipenuhi oleh emosi, susah. Sebab aku akan bercakap melalui data dan juga bukti. Okay. Dia bukan pasal median purata. Dia adalah pasal, dia kata laporan KWSP yang diangkat dokumen dekat parlimen tu. Dia kata laporan KWSP 31 Disember 2021, yang mana dia punya data tu menunjukkan bahawa umur di antara 40 hingga 50 tahun dia punya savings tu yang paling tinggi lah, dan tak mungkin orang-orang ni dapat patut diberikan RM500. Macam tu lah lebih kurang. Data celaru. Dia cakap pasal data EPF yang bercelaru tu. Korang rasa aku patut komen ke pasal tu? Ramai orang tag aku. Ramai orang tag aku, suruh aku komen. Tapi aku rasa macam serba salah nak komen. Nak komen ke tak nak komen? Nak tahu 40 hingga 50 tahun. Korang rasa patut juga aku komen benda tu? Betul. Dia kata dia nak disaman. Ada syarikat yang nak saman dia. Dengar je lah berita. Sebab dia buat telur. Dia buat telur bandingkan ni. Dengarnya ada syarikat yang bawa masuk. Sebab kalau tak salah aku, cuma satu syarikat je kan yang dibenarkan untuk bawa masuk telur tu. Jadi mungkin syarikat tu kot yang nak saman dia. Mahu juga bang ilmu. Komen bang. Komen. Korang rasa patut ke aku komen? Okay guys, bantu aku tekan tap screen tu, kasih like banyak sikit yang geng. Aku tak live lama malam ni. Aku tak live lama. Tapi kalau aku kena kecam, korang support aku sikit lah. Kat belakang tu semua buku ekonomi. Tak jugalah. Dia campur-campur. Dia ada buku ekonomi, ada buku politik. Macam tu lah. Patut share ilmu. Okay guys, benda ni apa yang Dr. Wee Ka-siong petik tu sebenarnya daripada laporan terbaru EPF. Dan laporan terbaru EPF tu dia adalah setakat tahun kewangan 2021. Kalau aku tengok lah sekali imbas lah, aku tengok sekali imbas dekat dalam laporan kewangan tu, dia ada orang cakap tu apa, jumlah profil ahli mengikut umur tau, setakat 31 Disember. Dan dekat situ kalau korang tengok dekat situ, ahli keseluruhan EPF ni dia ada lebih kurang 15.2 juta. Dan aktif cuma 7.7 juta orang je. Jadi lebih kurang dalam 51% lah yang aktif. Separuh lagi tu tak aktif. Okay. Jadi dia ada aktif dan separuh tu daripada apa yang EPF tunjukkan tu dia tak aktif guys. Jadi persoalannya sekarang yang Dr. Wee tanya ni, dia macam ni. Kalaulah kita nak bagi duit sebanyak RM500 tu ke dalam akaun EPF, siapa yang akan dapat duit tu? Sebab tak mungkin duit tu boleh diberikan kepada orang yang aktif, pencarum yang aktif. Sebab pencarum aktif ni dia punya purata untuk umur yang 40-an tu, dia punya purata savings dia adalah lebih kurang 200,000. Jadi tak mungkin duit tu tak mungkin. Susah lah nak cari orang yang kalau kata purata savings dalam 200k yang di bawah 10k. Susah nak cari. Jadi kalau kita nak bagi, tak mungkin kita boleh bagi di kalangan orang macam tu. Okay. Jadi bila saya tengok data tu, sekali imbas lah. Sebab saya tak ada access full data EPF, jadi saya tak tahulah guys. Tapi saya tengok sekali imbas lah. Saya scroll laporan tahun kewangan EPF tu, dia dapat bagi satu gambaran lah. Dia dapat bagi saya satu gambaran, iaitu sebenarnya kan kita tahu lebih kurang separuh lah daripada pencarum EPF ni dia tak aktif. Okay. Jadi jika dia nak bagi RM500 tu ke dalam akaun satu, dalam kategori umur macam tu, pada saya hanyalah relevan kepada akaun yang tak aktif guys.
Kalau akaun aktif susah nak cari yang bawah 10,000. Tapi akaun tak aktif, yes boleh. Sebab kalau akaun tak aktif ni, dia punya savings dia purata lah. Kalau yang untuk 54 tahun tu kan, purata dia lebih kurang 50,000 untuk tak aktif. Dalam kategori umur lebih kurang macam tu. Jadi kalaulah purata tu 50,000, of course akan ada orang yang di bawah 10,000. Pada saya okey, betul benda tu lah. Jadi kalaulah dia nak bagi 500 ni ke dalam EPF, dia mesti kena cari orang yang tak aktif. Okey. Cuma yang kita tak nampak, yang kita tak nampak daripada data EPF ni, yang tidak guys, come on guys, tap screen banyak-banyak sikit, come on. Yang kita tak nampak dalam data EPF ni adalah apa tahu guys? Korang nak tahu tak apa? Yang kita tak nampak dalam data EPF ni adalah pecahan mengikut kaum. Itu kita tak nampak. Come on guys, bagi saya naik 10k sikit. Come on, likes. Yang kita tak nampak dalam data EPF ni adalah pecahan mengikut kaum. Okay guys, ni jangkaan saya Jika 10,000 tu boleh diberi ke dalam akaun satu, dalam kategori umur macam tu, dia mesti diberikan kepada pemegang akaun yang tak aktif dan mengikut komposisi kaum, boleh jadi kaum Melayu, Bumiputera. Kenapa tahu? Okey, sebab sebelum ni Ahmad Mazlan dia pernah cakap, dan sebelum-sebelum ni pun pernah cakap, median bagi savings orang Melayu adalah 10,000 ke bawah. Yang kita tak nampak adalah savings mengikut bangsa, mengikut kaum. Okey, aku percaya kalau kata kita dapat nampak data tu, kalau diriliskan oleh EPF, maka kita tahu siapakah yang akan dapat 10,000 ni, especially dari segi composition kaum. Disebabkan kita tak nampak benda tu, saya tak boleh nak buat rumusan lah guys. Okay. Jadi pecahan mengikut kaum guys. Siapakah yang akan benefit daripada RM500 ni? Saya rasa dia akan mengikut composition kaum. Itu yang tak ditunjukkan oleh EPF. Sebab mungkin data ni sensitif. Okay guys. Dan aku tak tahulah, mungkin later on kalau siapa pun nak reply jawapan kepada Dr. Wee Ka Siong ni adalah Menteri Ekonomi, Menteri Finance Minister lah, Anwar Ibrahim kot, yang akan reply kalau kata dia balas pun jawapan Wee Ka Siong ni. Tapi daripada aku tak ada akses kepada full data EPF, tapi aku dapat agak daripada apa yang aku nampak, aku dapat agak siapakah yang akan dapat RM500 tu. Akaun satu, nombor satu, dia adalah akaun yang tak aktif. Nombor dua, pecahan mengikut kaum, iaitu Bumiputera lah. Itu anggaran aku. Okay, daripada korang boleh tengok data EPF dekat situ dia ada buat satu analisis pecahan mengikut cakap tu apa, umur. Yang aktif dia punya savings tu berapa. Korang boleh tengok dekat situ lah. Aku kalau nak buat video macam ni, alamak, aku macam malas lah. Benda ni terlalu sensitif guys. Terlalu sensitif. Walaupun ramai orang tag aku, suruh aku buat video pasal yang Dr. Wee Ka Siong cakap data EPF bercelaru tu. Tapi aku rasa disebabkan aku bukanlah orang yang tepat lah nak jawab benda tu, sebab aku pun tak ada akses full data EPF ni. Jadi aku nak jawab benda tu, kalau aku nak respon pun, aku akan respon secara apa yang aku rasa lah. Jadi benda tu pada aku tak patut. Sebab bila every time kalau korang tengok aku buat video, aku akan buat video based on fact, bukan buat video based on agak-agak guys. Tak ada. Jadi kalau kata information tu tak cukup bagi aku tak boleh lah buat video guys. Itu pada biasanya aku macam tu lah. Sebab bila aku buat video, aku mesti akan buat dengan based on backing of data and facts. Kalau tak, buat malu je aku buat konten ekonomi. Sebab aku takkan cakap based on ILO. Alright. Itu yang aku nampak lah. Itu anggaran aku lah. Apa yang aku rasakan lah. Sebab aku pun tak dapat nampak full data tu. Kalau aku dapat tengok daripada based on pecahan kaum, aku boleh agak
Tapi benda tu tak di-release kepada public lah. Jadi kita tak boleh. Tapi anggaran aku adalah, dan lagi satu pada aku adalah penting untuk EPF membuat kajian. Kalaulah diorang ni tak aktif, diorang ni pergi mana? Itu satu lagi persoalan guys. Kalau kata kita nak bagi duit EPF RM500 kepada akaun yang tak aktif sebab dia bawah RM10,000, tapi kita kena tahu kenapa akaun dia tak aktif. Dia ada beberapa sebab sebenarnya. Sebab kalau kita tak tahu punca kenapa dia tak aktif tu, itu kalau kita bagi bagi secara sembrono je, mungkin nanti 1 bilion tu tidak akan sampai ke golongan yang sepatutnya lah kan. Sebab mungkin terima kasih Alpha bagi saya gift, terima kasih banyak-banyak, terima kasih Alpha bagi saya rose. Jadi pentingnya untuk EPF membuat kajian kenapa diorang ni tak aktif. Adakah diorang dah pindah bekerja ke dalam sektor informal ataupun macam mana? Sebab bukan semua orang yang dikatakan tidak mempunyai akaun di bawah 10,000 ni, diorang mungkin lah ni andaian aku lah, bukan semuanya yang susah. Sebab mungkin dia dulu bekerja tapi dia dah buat bisnes kan, sebagai contoh. Jadi dia tak kerja lagi, dia tak carum APF, tapi dia buat bisnes. Mungkin dan mungkin dia dah ada saving dekat tempat lain yang lebih banyak. Mungkin lah, kita tak tahu kan. Jadi benda tu perlu dijawab lah, dan benda tu perlu ada kajian lah. Sebab kita tak nak lah macam kita bagi pada orang yang tak sepatutnya dapat. Okay? Kita perlukan data untuk orang yang tak aktif ni. Diorang ni sebenarnya pergi mana? Kan? Adakah diorang, of course lah, diorang dah masuk ke dalam sektor yang, terima kasih Zulaika bagi saya cap, terima kasih banyak-banyak. Jadi diorang ni sebenarnya pergi ke mana? Sebab kita tak nak bagi kepada orang yang sembarangan, sembrono je guys. Mungkin diorang buat bisnes dan diorang ada duit lagi banyak, lepas tu kita bagi pula diorang 500. Itu kita tak nak lah. Okay? Jadi kita kena tahu, IPF kena buat satu kajian lah, ke mana orang ni pergi, apa punca dia orang tak aktif lagi. Kalau kata contohnya, dia tak aktif sebab dia buat bisnes, dia dah ada bisnes sendiri, jadi disebabkan itulah dia tak aktif, then takkanlah kita nak bagi dia ni kan. Unless kalau memang sebab-sebab tertentu, kalau kata dia buat bisnes dan dia buat income lagi banyak, then takkanlah kita nak bagi kat dia. Contohlah kan, tak semestinya semua macam tu, tapi contohlah. Saya orang ya betul, orang bisnes mencarum KWSP, tapi bukan semua. Ini reality guys. Reality, betul. Okay. Yang mencarum EPF tu bagus, bukan tak bagus. Tapi saya cakap mungkin bukan semua. Right. Kemungkinan muflis mungkin, kan. Kalau kata dia muflis dia, tapi guys bukan semua orang muflis ni dia susah juga. Tak. Ada satu orang tu, kalau saya tengok korang perasan, ada satu brother TikTok tu, dia kata dia muflis, tapi kewangan dia dah okey, cuma dia kata dia tak boleh bebas daripada muflis tu. Itu yang menyebabkan ada peruntukan terbaru dekat dalam bajet tu yang membebaskan orang daripada muflis. Itu pun satu sebab juga. Itu pada aku kena ada jawapan lah terhadap benda ni. Lah ramai orang bisnes tak carum dia. Tak, saya tak cakap macam tu. Saya cakap kemungkinan. Bukan saya cakap orang bisnes tak mencarum. Tak, saya cakap kemungkinan. Cuba faham betul-betul. Keluar EPF hanya untuk penyelesaian jangka pendek saja, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Yes, kena tulis dan jelaskan masa jawapan balas. Okey. Kena jawab balik dengan betul lah. Okey. Bang, macam mana Korea Utara jana ekonomi? Kena dia jana ekonomi secara ekonomi tertutup lah. Secara apa ni? Self survival. Okey. Bang, apa maksud Malaysia target fiscal deficit 4%? Nanti saya buatlah video pasal South Korea tu. Okay guys, besok saya nak buat video tentang tentang IPR guys. IPR. Saya nak buat video tentang IPR. Ada orang tanya hari tu minta saya buat video pasal IPR. Nanti saya buat IPR lah.
Okey. Okey, tadi ada defisit 4.5%, okey. Ada defisit 45%. Sebenarnya defisit 45% tu adalah maksudnya bila defisit ni satu keadaan di mana bila kerajaan berbelanja lebih banyak daripada pendapatan dia. Okey, kalau makin tinggilah defisit tu. Jadi hasrat kerajaan adalah untuk mengurangkan defisit tu. Kalau nak kata terus pergi surplus tak mungkin lah, tapi secara perlahan lah daripada 6% kepada 5.5% kepada 4.5%. Yang penting dia kena defisit tu kena perlahan-lahan mengecil. Yang tunai lebih kepada pekerjaan. Okey ya. Nanti saya komen pasal IPR tu. Saya tak nak komen sekarang lah. Nanti tak syok lah saya buat video kan. Kerajaan kena pinjam dari IMF. Okey guys, sebenarnya kerajaan tak semestinya kena pinjam daripada IMF. IMF ni dia akan muncul apabila dia sesebuah kerajaan tu berhadapan dengan krisis ekonomi dan juga masalah kebankrapan. Kalau tak ada krisis ekonomi, biasanya negara tak akan meminjam daripada IMF. Biasa kalau untuk pinjaman pembangunan, contohnya macam World Bank, tapi IMF ni jarang lah, okay? Kecuali kalau negara-negara tu desperate je. Sebab nak pinjam IMF ni pun dia ada syarat-syarat ketat. Orang-orang ekonomi dalam TikTok ni banyak dimusuhi oleh orang yang nak keluar EPF. Memang pun. Okay. Memang pun. Tapi sabar je lah kan. EPF ni penting, semua negara ada, cuma nama dia beza je. Betul. Pinjam local institution je Malaysia je. Okay. Bro, agak-agak Malaysia ada kerajaan yang dari kewangan negara seperti, adakah kerajaan juga indirectly bantu EPF kukuhkan kewangan selepas 3 kali pengeluaran? EPF ni dia bertanggungjawab lah untuk mencari income dia sendiri. Kerajaan tak bantu dia, malah dia yang bantu kerajaan. Betul lah guys. EPF yang bantu kerajaan dengan cara macam mana guys? Dengan cara dia memberikan kerajaan pinjam duit. Okey guys, sambil-sambil tu, kalau korang minat nak baca buku yang aku tulis ni, okey, 21 kunci ni, korang boleh klik dekat bakul tu, shop aku tu, dan di samping kalau korang nak dapatkan baju ni, boleh juga dapatkan dekat shop tu. Dan aku ucap terima kasih lah kepada siapa yang support selama ni. Buku ni actually buku yang aku ceritakan lah mengenai pengalaman aku bina bisnes semenjak 6-7 tahun lepas. Okay, pengalaman lah. Dia bukan maksud aku sifu marketing, tak, tapi dia lebih kepada menceritakan balik pengalaman aku lah, untuk terutamanya untuk generasi baru lah. Okay, yang mana aku buat bisnes daripada modal yang sangat kecil je, kemudian aku growkan bisnes tu lah. Pengeluaran efek KWSP, efek tak inflasi berlaku. Okey, itu aku dah jawab dalam video. Boleh tengok video aku yang bolehlah scroll video tu. Tapi video tu pun dapat banyak kecaman juga. Okay. Siapa lagi yang memberi pinjaman kepada kerajaan selain daripada KWSP bang? Itu institusi pandang dalam negara lah. Contohnya macam KUAP, kumpulan wang amanah yang diperbadankan. Lepas tu kita ada LTAT. Macam tu lah contoh-contohnya. IMF ada udang di sebalik batu. Betul. Betul. Bang, betul ke orang yang suka buat loan ni beri efek kepada merundumnya ekonomi negara? Dia kalau buat loan guys, sejuk lah. Dia kalau buat loan, kalau kata loan tu dibayar, tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Dia masalahnya kalau loan tu bertukar menjadi non-performing loans ataupun NPL. Itu bermasalah lah. Okay. Dalam dunia bisnes, okay, semakin banyak loan tu digunakan untuk tujuan pelaburan, sebenarnya bagus kan. Tapi yang tak bagusnya kalau kata loan tu tak dibayar.
Dan biasanya loan ni tak akan berlaku masalah NPL ataupun non-performing loans ni berlaku bila masalah kegawatan ekonomi berlaku lah. Tapi kalau buat loan, dia bayar, tak ada masalah. Baguslah Abang Live, just nak bagi tahu jangan jerit bila sebut akan tetapi. Dia bukan macam tu guys, dia macam ni, aku tak sebut akan tetapi, orang suruh aku sebut. Bila aku sebut, ada orang cakap jangan sebut. Abang buatlah buku belajar tentang ekonomi, insyaAllah tengah buat. Nanti korang jangan lupa support. Jangan lupa support tengah buat. Bang, apa maksud bond matang? Bond matang ni maksudnya apabila bond tu mature lah. Dia macam ni guys, bila bond ni adalah satu contoh lah bila company ataupun negara pun boleh mengeluarkan bond. Maksudnya bila dia mengeluarkan bond ni, maksudnya dia meminjam daripada orang luar lah kan. Kemudian dia meminjam daripada pelabur luar lah. Maksudnya bila pelabur tu pegang bond, maksudnya dia akan bayarlah kupon. Setiap tahun dia akan ada kupon rate. Tapi kupon ni dia akan bayar setiap tahun, kita panggil sebagai kupon lah. Dan kupon tu sebagai kupon rate lah. Dia akan bayar. Kemudian dia bayar ni sampai bila? Sampai dia tempoh matang lah. Okay, sampai dia tempoh matang. Itu dia namakan maturity. Biasanya bond dalam 10 tahun lah. Jangan jerit akan tetapi. Tak, malam-malam saya tak jerit akan tetapi. Saya berdalam live, saya tak pernah jerit akan tetapi. Apa pendapat abang tentang Tesla yang setuju nak invest kat Malaysia? Baguslah. Dapatlah kita peluang pekerjaan. Cuma macam tu lah guys. Cuma dia adalah cabaran-cabaran dia. For example, macam pada akulah, antara yang utama adalah facility dia. Supercharger facility tu. Dia bila nak buat kereta elektrik ni, kena ada facility lah. Okay, maksudnya kat mana-mana. Kalau kata contohnya aku nak beli kereta electric vehicles kan, aku nak tengok dulu facility tu ada tak. Aku nak beli Tesla, tapi bila aku bawa ada pula anxiety ni, maksud aku aku risau lah kat mana aku nak charging kereta aku ni kan. Aku tak nak lah macam tu kan. Aku nak bila aku tengok facility tu banyak, baru aku beli. Kalau contohnya macam aku akan main game wait and see dulu. Aku takkan terus beli. Okay, tu nombor satu lah. Lepas tu dari segi harga tu pun bukan murah guys. Kata nak buat harga yang 110,000. Kalau 110,000 tu aku rasa okey kot kan. Walaupun bukan semua orang boleh beli, tapi pada aku still acceptable lah harga tu. Hydrogen car better than EV. Abang pakai Tesla ke? Tak, saya tak pakai Tesla. Bang yang guna KWSP bond tanpa cagaran kepada entiti, bila bankrupt ganti rugi bang. Contoh genting bang. Alamak, dah terlepas lah komen ni. Bang, Tesla apa ni? Jap aku tengok. Bang yang guna KWSP bagi bond tanpa cagaran kepada entiti, bila bankrupt dapat ganti rugi tak bang? Contoh genting. Aduh. Memang Tesla ni, nanti aku jawab lah okay. Memang Tesla akan banyakkan supercharger kat sini je. Saya sokong abang, hidrogen boleh meletup. Bila tak memihak kat dia cakap lah macam kalau EV semua elektrik naik harga lah. Dia tak naik harga lah kalau kata kerajaan bagi subsidi. TNB akan lebih kaya nanti, banyak elektrik guna ni. Bang, pendapat anda, abang, OPR akan terus naik mencanak ke? Pada saya lah untuk tahun ni saya tak rasa lah. Untuk tahun ni saya rasa dia kalau naik pun dia akan naik sekali lagi lah. Okay, sekali lagi, 2 kali. Dia takkan naik mencanak lah. Pada saya macam tu lah Tapi kita tengok jugalah keadaan yang berlaku dekat US. Dan kalau korang perasan, sebenarnya lately ringgit kita jatuh guys itu pun adalah salah satu sebab lah sebab orang fikir mungkin Federal Reserve akan naikkan interest rate.
Jadi itu pun memberi tekanan pada ringgit juga. Tapi ke dalam keadaan sekarang ni lah, ekonomi kita start to recover. Aku tak rasa lah apa ni, OPR akan terus naik macam mana. Mungkin dia akan naikkan sikit lagi lah. Live tak ada filter janggut ke bang? Tak ada. Bang, Tesla ni bermula dari zaman Datuk Najib ke? Tak pasti. OPR naik lagi selagi US terus naik mungkin, tapi dia taklah naik terlalu tinggi. Okay guys, terima kasih banyak-banyak siapa yang support aku dalam live aku yang pendek ni. Okay, terima kasih guys. Nanti besok aku akan keluarkan lagi video. Nanti aku fikir-fikir lah sama ada aku nak buat ke tak video EPF tu. Kalau kata terlalu sensitif tak payahlah, nanti aku fikir-fikir lah. Okay, tapi besok aku akan keluarkan satu video IPR lah untuk korang yang minta. Okay, dan kalau korang nak aku keluarkan video apa-apa, komen pasal apa-apa, nanti dekat ruangan komen video aku tu korang boleh suggest lah untuk aku komen pasal apa. Okay guys, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak siapa yang join dalam live aku yang sekejap ni. Semoga korang murah rezeki. Dan juga sesiapa yang ada masalah banjir tu, harap banyak bersabar guys Okay, terima kasih guys. Assalamualaikum.